state the types of particle present. So dekat soalan tadi pun dah bagi dah of solid naphthalene. So type of particle untuk naphthalene ni jawapan dia adalah solid. Lepas tu soalan 3 pula dia cakap terangkan mengapa explain why there is no change in temperature from B to C. So from B to C tu dia still menerima haba. Dia tak ada, there is no change in temperature because the heat that supplied is used to overcome intermolecular force of attraction between particles of naphthalene. So they absorb heat ni untuk pecahkan bond antara partikel tu untuk changekan state dia. Sebelum ni kan dia solid kan, so dia change state from solid to liquid. Lepas tu untuk soalan C ni dia cakap nyatakan bagaimana pergerakan zarah-zarah naphthalene berubah semasa pemanasan dari C ke D. So untuk yang D ni pula, when heated, the naphthalene particle absorb heat and cause kinetic energy become higher. Thus, the naphthalene particle moves faster. So waktu ni dia punya partikel tu kinetic energy makin meninggi daripada sebelum ni sebab dia absorb more energy, more heat kan. So dia punya particle naphthalene tu moves faster from the previous. Untuk soalan yang 2.2 pula, dia cakap table 1 shows the boiling point and melting point of substance V, W, X and Y. So with substance is a liquid at 100 Celsius. So saya pilih jawapan C iaitu X. Sebab apa? Sebab pada dia kan takat dia kan 130 kan. So pada takat dia 130 ni dia change daripada cecair ke gas. Lepas tu kalau melting point ni pula dia akan change state daripada pepejal ke cecair. So liquid ni dia berada di antara tengah-tengah ni. Macam kita buat kan, ni 80, 100, 130. So 80 ni state di mana daripada solid ke cecair. Lepas tu kat sini dia cecair lah kan. So dekat sini dia berubah daripada cecair ke gas. So jawapan dia adalah C iaitu X. Sebab 100 ni berada di tengah-tengah. Untuk soalan yang kedua pula, dia kata table 1 shows the melting point and boiling point of 4 substance. Which substance is a liquid at the room temperature? So saya pilih jawapan dia B. Sebab room temperature kan 25 or 27 I think. So so dia punya, sebab boiling point ni dia punya melting point ni. Lagi saya kata melting point kan daripada solid ke cecair. So melting point dia mestilah kena less than 25. Boiling point dia mestilah more than 25. Sebab room temperature kan 25 hingga 27 ni. So saya buat jawapan dia X. Sebab ni lah. Macam air lah. Air kan dia punya, air kan dalam room temperature kan state dia kan cecair kan. Dia punya boiling point 100. Dia punya melting point kosong. So dia dalam bentuk cecair. Sebab dia less than 25. Dia punya melting point less than 25. Dia punya boiling point upper 25. Itu je presentation saya. Okay, thank you Zulaika. Jangan ni lagi. Okay, Zulaika. Ya. Zulaika. Ya, Zulaika. ya Miss. Pergi kepada soalan number 2.1. Pergi kepada 2.1. 2.1. Pergi kita jawapan juga. Jawapan. Okey, jawapan.
Okay. So jawapan ni untuk A1 betul, heating process. Yang number 2, type of particle, your answer supposedly is molecule. Okay. Sebab soalan tanya type of particle. Okay. Type of particle ada 3. Atom, molecule dengan ion. Ami. Okay, so dalam ni dia dah bagi tahu dah sebenarnya the chemical formula of naphthalene is C10H8. C10H8. Kalau daripada chemical formula you all tengok, C10H8 tu sebenarnya dia adalah covalent compound. Covalent compound, the type of particle must be molecule. Okay, molecule Heating process. Okay, boleh Aisyah Izzati. Heating process boleh. Okay, yang type of particle molecule Zulaikha, bukan solid, liquid, gas. Untuk kalau soalan tanya, what is the state of matter? Ataupun soalan boleh tanya the physical state. Physical state, solid, liquid, gas jawapan dia. Okay, boleh ke? Boleh ke yang lain? Boleh. Boleh Okey, yang B pula, jawapan Zulaikha bagi betul. Cumanya Miss sebab tak boleh nak tulis kat sini so macam susah kejap. Miss kena bercakap saja. Okey. Intermolecular force. Macam ayat tu tinggi sangat. So kalau tak nak guna intermolecular force, the words yang sesuai, yang senang nak ingat adalah the force of attraction between molecule. Markah tidak akan diberikan kalau sebab you all tulis partikel. At level SPM, wajib you kena tahu partikel tu apa, ion ke, molekul ke, atom. Naphthalene dia covalent compound. Covalent compound jenis zarah dia mestilah molekul. Okay, molekul. Kalau atom satu. Kalau ion untuk ionic compound. So between the particle tu tukar kepada between the molecule. Intermolecular force you can change into force of attraction between molecule. Okay, yang C betul. Okay, Zulaikha pergi pada soalan 2.2. 2.2 Zulaikha. 2.2. Pasti siapa present kejap. 2.2, okay. Yang ini ada siapa tak yang tak tahu lagi? Kalau semua dah tahu, Miss akan proceed je kepada orang seterusnya. Kejap, Miss tengok siapa yang kena present seterusnya. Ada, semua tahu ke macam mana nak cari dia punya state of matter dia? No. Kurang sikit Miss. Okay, kejap Miss. Okay, Miss akan share. Lepas ni get ready Aisyah Hasnan untuk 2.3, 2.4. Kejap, Miss akan share screen. Macam mana nak share screen lah? Oh, lupa. Share screen. Okay, boleh nampak tak ada paparan? Boleh. Boleh nampak tak ada paparan jawapan dalam modul ni? Nampak. Boleh. Boleh nampak? Boleh nampak tak? Nampak. tak? Nampak Miss. Boleh Nampak. boleh nampak Okay, kejap Miss buat number line. Thank you. Okay, tu soalan macam ni. Okay, soalan macam ni. First kali biasanya dia akan bagi soalan object stable, shows the boiling point and melting point of these four substances. And then dia tanya which substance is. Okay, so bila soalan boiling point, first kali you all kena tahu. Boiling point is actually a temperature at which a substance change from liquid to gas. Yang kedua, melting point pula daripada solid ke
liquid. Okay, jadi you all nak buat adalah macam ada straight line. Okay, and then dia kata which substance is a liquid at 100. Okay, awak letaklah corner-corner lah kat sini yang dia nak cari jawapan dia kan. Okay, lepas tu awak kena try and error. Okay, kita pergi kepada substance V. Oh, V melting point. Okay, V 268. Okay, letak kat sini tu. Corner 268. Tak boleh lah. Dia macam panjang sikit dia lagi. Yang lagi. Okay. So kat sini 268. Okay. 197. Dah lepas 100 kan? 197. Okay. So untuk substance V, kita pergi pada substance V dulu. Boiling point, bila substance tu capai 268, dia terus tukar kepada gas. Sebelum nilai 268 exist as the liquid. Okay, kat sini lah. So kat sini liquid. Okay. Jadi dekat untuk melting point 197, melting point pada solid liquid. Jadi lepas 197 dia dalam bentuk liquid, sebelum 197 dia dah bentuk solid. Dan untuk V, masa when the temperature is 100, dia punya nilai state of matter dia adalah solid. Okay. Kalau kita buat W pula, 150. Okay, 150, 170. So, kita pergi kepada 150 dulu. Bila dia achieve 150, dia tukar kepada liquid kan? Okay, so kat sini adalah liquid. Okay, 170 dan ke atas dia tukar kepada gas. Jadi masa 100 ni dia adalah solid juga. Okay. Untuk yang ketiga, okay, disuruh ambil pada jawapan dia which is X kan? X 130 dengan 80. Okay, 80 kat sini. Okay, untuk substance, hilang pula. Okay. Okay. Untuk X pula, 130 dengan 80. Okay, 80 is a state of matter solid change into liquid. So kat sini seterusnya dia masih liquid. Sebelum 80 dia adalah solid. Tapi bila sampai 130, substance X ni dia akan ubah dia punya state of matter from liquid kepada gas. So yang ini adalah liquid. Okay, boleh ke? Untuk soalan 2.2. Boleh. Boleh ke? Boleh. Boleh ke? Boleh, Miss. Boleh. Boleh ke? Ni nampak ke tak ni? Boleh Oh. Okay. So, orang yang okay, Siti Aisyah kan boleh share jawapan? Baik, Miss. Okay. Nampak skrin tak, Miss? Belum. Nampak skrin tak? Nampak. Alright. Okay, untuk soalan 23, dia sama macam graf tadi. Untuk acetamide pula. Okay. Soalan first dia tanya, what is the melting point of acetamide? So, kalau kita tengok kat sini, graf dia. Ya, dekat sini dia still solid.
So maksudnya tu bukan melting point dia sebab dia nak waktu dia betul-betul waktu dalam proses dia nak jadikan liquid. Jadi dia akan jadi dekat antara B dengan C. So dia akan jadi constant temperature. Sebabnya heat energy dia digunakan untuk jadi solid to liquid. So jawapan dia T2. Macam tu. Okay. Untuk next question, dia suruh draw the arrangement of particles at the face of AB and CD. So, first kali dekat AB, kalau AB dia adalah solid. Nampak tak? Nampak kan? And then Nampak. kalau solid nak lukis dia punya particles, dia kena rapat-rapat. Sebab dia solid. Lepas tu dia kena arrange in orderly manner. So, macam ni dia kena lukis. Untuk CD pula, CD dia dah jadi liquid. So, kalau liquid, dia arrange dekat, dia agak dekat tapi tak sedekat dengan solid. So, kena lukis macam ni. Tak macam tu. Okay, untuk soalan C pula, dia tanya, at phase BC, the temperature will not increase even though heat is provided. Explain why. So, kalau dekat BC tu, dia nak tukarkan daripada solid to liquid. So, ada energy yang dia kena guna untuk overcome the attraction force. So, ayat dia akan jadi macam ni. This is because the heat energy absorbed is being used to overcome the attraction force between particles so that the solid turns to liquid. Faham? Faham. Yang lain faham ke? Faham. Faham. Okey. Okay, untuk soalan seterusnya, soalan 2.4. Dia ada bagi table. Table 2 shows the melting point and boiling point of substances V, W, X and Y. And then this will mention, state the meaning of melting point. So what is melting point? Melting point is constant temperature when a substance changes from solid state to become liquid at a specific pressure. Okey. And then dia tanya, what is physical state of substances V and X at room condition? So, kita kena tengoklah table dia. Untuk substance V, dia punya melting point dia negatif 42. Lepas tu boiling point dia negatif 10. Kan rendah, jadi maksudnya dia daripada macam yang Abi sebut tadi kan 100 kan, dia dah ada kat belakang-belakang ni. So maksudnya dekat sini dia solid. Lepas tu dia lepas sini dia liquid. Sekarang ni dia dah lepas dah negatif 10 tu. So maksudnya sekarang ni dia dekat gas, state gas. Sebab itulah jawapan dia V. Sebab itulah substance V tu dia start daripada, dia state dalam room temperature dia gas. And then dia tanya untuk substance X. So substance X dia negatif 8. Okay. Macam ni 100. Dia bukan 100 je. Ni negatif 8. Room temperature. Aisyah, room condition temperature 24. 24. Oh sorry. Ha. 24. Room temperature 24. And then negatif 8 waktu tu dia dah melting point. Kat sini dia solid. So bila dah sampai melting point dia, maksudnya dia dah liquid kat sini. Okay. Okay. Sekarang dia dah liquid.
Lepas tu kalau kita tengok boiling point dia 54. So jauh lagi, ni 54. Kat sini baru dia jadi gas. So substance X tu dekat dalam condition dia adalah liquid. Macam tu. Okay, betul. Seterusnya? Seterusnya dia tanya, why melting point of substance Y is higher than substance substance W? So melting point of substance Y is higher than substance W because attraction force between particles in substance Y is stronger. Hence more energy is needed to overcome the force. Betul ke Miss? Between particles tu, sekejap. Oh, tak boleh. Okay, betul. Betul. Okay, betul. Betul. Okay, thank you Miss. Okay, kejap. Itu sahaja. Aisyah pergi kepada yang soalan 2.3 tu sekejap. 2.3. Boleh? Ha. Ni. Yang ada gambar bulat-bulat tu. Okay. Pergi kepada CD. Okay. Okay. So, jawapan yang Aisyah bagi overall is betul. Very good. Cumanya Miss nak betulkan kepada CD. Okay, CD tu kalau kita tengok dia macam oxygen gas, O2, hydrogen gas, N2. Sebenarnya salah CD tu. Okay. CD tu awak kena tambah, dia tak semestinya kena twin partner. Dekat salah satu CD tu awak tambah satu lagi bulat. Tambah satu lagi bulat. Okay. Guna pen color lain. Okay. Bukan. Tambah bulat kecil dekat mana-mana bulatan. Okay, pen merah. Okay, bulat kat situ. Okay. Satu lagi awak letak bulat dekat, ada single bulat dekat tempat lain. Macam ni? Okay. So, sekarang ni, okay, thank you Aisyah. So, sekarang ni bila kita nak draw liquid, okay, dia tak semestinya kena buat macam partner pair, tak. Dia mesti ada yang tiga atom bulat berdekatan, ada yang 2 berdekatan, ada yang single. Okay, kalau gas dia akan berjarak-jarak, semua berjarak-jarak. Tapi untuk liquid mesti ada atom yang duduk dekat, ada atom yang duduk jauh, ataupun duduk seorang je single macam ni. Okay, boleh ke? Boleh Miss. Okay, yang lain? Boleh. Okay, satu lagi ingat macam form 1 dah belajar bila nak lukis ni, make sure same size. Okay, same size, no overlap. Jangan buat lukisan bulat-bulatan tu dia bertimpa-timpa, overlap. Tak nak salah. Untuk solid, you all boleh buat 3x3. Okay, kalau nak buat draw kan, cadangan Miss, kalau ada pembaris kan? Ada pembaris ni. Okay, ambil penubuk lubang. Ini Miss dengar daripada sini ya, penubuk lubang. Awak bindkan kat sini. Lubangkan dekat sini. So nanti bila nak draw, bulat tu awak ambil je lah. Faham? Lubangkan, bindkan dia. Bind tu panggil. Lubangkan lah guna penubuk lubang tu. Okay, boleh kah? Boleh. Boleh itu boleh diterima. Okey, yang seterusnya 2.5 dengan 2.6. Siapa Sekejap tengok dalam grup. 2.5 dengan 2.6, get ready. Siapa yakah orang tu? 2.5, Aida Taufikah. Ya Miss, sekejap. Okey, boleh share terus jawapan. Nampak ke semuanya? Nampak. Okay, yang pertama tu kan, dia ada bagi jadual untuk atom
beryllium. So dia ada bagi proton number dia 4, nuclear number dia 9. So dia suruh cari, dia suruh atomic structure. Yang kita tahu atomic structure ni dekat nukleus dia kena ada proton dengan neutron. Kan dekat table dia bagi nuclear number je kan. So macam mana kita nak dapatkan neutron ni 9 tolak 4 sebab nuclear number ni daripada hasil tambah proton campur neutron. Lepas tu lukislah dia punya shell ni macam mana kita nak tahu dia punya elektron daripada proton ni. Kan kita tahu proton sama dengan elektron. So elektron dia, proton dia ada 4. So elektron dia pun ada 4. Dekat first shell ni dia punya maximum number elektron dia ada 2 je. So dekat second shell ni 2 juga. Okay. Faham tak semua? Okay. Senang je ni. Ada yang tak faham? Ada soalan? Ada soalan kah? Tak juga. Tak ada tadi. Yang B pula, yang B dia bagi table juga. Dia bagi sodium proton dia 11, magnesium 12, oksigen 8 dengan klorin 17. Dia suruh kita buat electron arrangement of sodium atom. So dia punya, kan dia bagi kat table ni sodium atom proton dia 11. So proton kan sama dengan elektron. So buat je lah. First shell dia 2, second shell dia 8, third shell dia 1. So kita cara nak tulis electron arrangement dia 2.8.1. Begitu. Yang B pula ada yang B pula electron arrangement of sodium ion. Kita tahu ion ni kan bercharge. So dia sodium atom ni kan dia punya last valence, dia punya last shell kan 1. So dia high tendency untuk donate 1 tu. Daripada dia, sebab dia tak lengkap kan. Shell yang last tu tak lengkap. Daripada dia nak terima 7 elektron, baik dia derma 1 je. So Donate bila 1. dia dah derma 1, donate 1. So bila dia donate tu dia punya charge dia positif. Dapatlah 2.8. Okay, faham tak? Aida dekat dalam Aida. Ya. Dekat ion sodium tu awak letak tambah ke dalam tu? Dekat nukleus dia. Tak perlu ke? Tak perlu, jangan letak. Dia jadi salah. Okay, Okey, baik Miss. Jangan nanti rugi je markah. Okey, soalan seterusnya. Dia suruh lukis atomic structure untuk fluorine. Dia ada bagi ni nama dia standard notation. Yang nombor ke atas ni ialah nuclear number dia, iaitu neutron tambah proton. Lepas tu yang bawah ni nombor 9 ni ialah proton number. Nanti dia suruh lukis atomic structure. So lukislah. Okey, boleh faham? Punya dalam nukleus ni. Lepas tu kita punya elektron. Lepas tu kita macam label sikit. Proton tu ada 9. Neutron tu 19 tolak 9 dapat 10. Neutron, Elektron number dia of neutron. Yang number of neutron. Okay. Yang nombor 2 tu pula dia suruh Seterusnya. electron arrangement of fluorine.
Aida? Aida? Aida ada ke? Berapa lagi? Chlorine atom. Ada Miss? Miss dengar tak? Sambung. Dengar? Okay. Lepas tu kita just buat dia punya nukleus, lepas tu nucleus, lepas tu tambah dia punya share dengan elektron. Lepas tu kita label dia punya electron attachment dia 2.8.7. Lepas tu nombor 3 tu pula dia nak electron arrangement of magnesium atom. So sama macam atas tadi, kita just buat untuk magnesium 2.8.1. Satu ke dua? Satu ke dua? 2. Dua. Magnesium atom 12 proton number dia. Okay. Okay, seterusnya? Yang nombor 4, macam tadi dia nak oxide ion. Apa nama? Oksigen. Atom oksigen. Atom oksigen. Dia punya electron arrangement dia 2.6 kan. So dia nak lengkapkan dia punya last shell tu, dia perlukan 2. So dia kena terima 2. Kalau dia terima elektron tu dapatlah negatif. 2. Kan? Negatif 2. Okay, seterusnya? Electron of oxide ion chlorida pula. Chlorine kan dia punya electron arrangement 2.8.7. So dia just perlukan satu je nak lengkapkan last shell dia. So dia terima 1 elektron. Dapatlah 2.8.8. Dapatlah sempurna. Okay, Miss nak tanya, kenapa atom ni, why does the atoms need to share, donate, accept electron? Kenapa? Nak bagi stable. Kalau orang tulis stable macam tu tak terima ke tak? To achieve, tulis dalam tu tulis to achieve stable octet. Betul Nashrul kata. Nashrul Nasimo kata octet. To achieve stable octet electron arrangement, SOEA. Tapi octet tau. Kecuali kalau macam atom lithium, atom hidrogen, dia adalah duplet. Sebab hidrogen dia satu. So dia perlukan satu lagi elektron untuk berkongsi mencapai duplet electron arrangement. Okay. Yang lain, elemen lain SOEA. Okay, dapat ke Aida? Dapat Miss. Dapat ke? Okay, dapat. Thank you. Betulkan balik yang tadi tu sebab nanti aku kena share jawapan. Okay, orang seterusnya adalah 2.6 Syakira. Ini pula topik, sekejap. Aida, kejap Aida. Aida dah tutup dah. Okay, tak apa. Okay, so sekarang ni untuk soalan yang Aida present tadi, yang Miss nak you all highlight kan adalah the difference between atomic structure and electron arrangement. Kalau soalan tanya electron arrangement in the nucleus, you all just letak, you all boleh highlight dengan hitam ataupun you all tulis dia punya chemical symbol, Na ke, C ke, Y ke, tak kisahlah apa yang dia nak. Tapi kalau atomic structure, struktur atom in the nucleus, you all kena write down the number of proton and the number of electron. Dalam tu tulislah 9p ke, 10n ke. Okay, itu adalah atomic structure. Jangan salah. Benda ni nampak simple tapi selalunya pemeriksa akan rasa macam kesiannya. Kau ni benda senang kau tak boleh nak jawab. Macam itulah. Okay. So janganlah salah Okay, so soalan seterusnya presenter adalah Syakira untuk chemical bond. Syakira boleh present? Okay, sekejap. Okay, nampak tak? Nampak. Okay.
Okay, so soalan 2.6 dia minta untuk melukis susunan elektron bagi sebatian. A, the diagram of the electron arrangement of ionic compound, electron transfer. So before kita kena tahu ionic compound tu apa. So ionic compound dia form when ions of opposite charges attract one another to form an ionic bond. Okay, lepas tu ionic bond tu apa pula? Okay, ionic bond adalah transfer electrons between metal atom and non-metal atom. Okay, so first question kat sini dia suruh draw the electron arrangement of the ionic compound formed between sodium and chlorine. Okay, so sekarang sodium adalah metal, chlorine adalah non-metal. Okay, so kita kena tahu dia punya, okay dia dah kasih proton number, sodium is 11. Okay, so first kita kena tahu dia punya electron arrangement. Okay, kat sini saya dah tulis sodium electron arrangement dia adalah 281. Okay, lepas tu korang lukis kat tengah-tengah ni tulis Na. Lepas tu first shell letak 2, second shell letak 8. Lepas tu yang last kali which is the valence electron 1. Okay, lepas tu tambah dengan chlorine. Okay, proton number for chlorine ada 17. Okay, seperti yang saya cakap tadi, buat electron arrangement 287. Okay, lepas tu lukis shell dia Cl, lepas tu shell pertama 2 saja. Shell kedua ada 8, shell yang last kali ada 7. Okay, lepas tu buat macam ni. Okay kan dia transfer electrons, valence electron from metal to non-metal kan. So yang ni, yang satu ni, sodium ion ni dia akan transfer kepada chlorine ion untuk achieve stable octet. Okay, so sodium ni akan jadi cation ion, chlorine akan jadi anion. Okay, faham ke? Syakira ada tak cara, maksudnya macam okay, dia orang dah tahu dah nak draw. Saya rasa dia orang dah tahu nak draw, tapi macam mana dia nak tahu berapa banyak atom yang dia kena draw after the ionic compound produced? Boleh tak you all awak ajar yang ni, yang cross formula tu, daripada cross formula? Faham kan? Macam mana? Okay, tak apa. Okay, kita continue kepada yang soalan B. Sekejap lagi misalkan ni. Okay, B pula untuk covalent compound. Okay, tak apa. Okay, next for dia kata covalent compound pula kan. Okay, covalent compound dia adalah chemical bond formed by sharing electron between non-metal atom. Okay, so dia between non-metal atom pula. Okay, dia minta draw the electron arrangement of the covalent compound formed between carbon dengan oksigen. Okay, proton number carbon dia ada 6, proton number for oksigen ada 8. Lepas tu, electron arrangement for oksigen is 2 dengan 6. Okay, so kita lukis dia punya shell lah. Okay, lepas tu dengan carbon atom. Okay, oksigen atom dia perlukan lagi 2 elektron. Manakala karbon perlukan lagi 4. Okay. So sebab tu kita tambah oksigen lagi 1 untuk achieve stable octet, stable electron. Okay, boleh ke? Okay, betul-betul, CO2 betul. Boleh. Seterusnya, lagi 2. Okay, next. Okay, dia minta draw the electron arrangement of the ionic compound pula. Okay, ionic compound kan saya cakap dia transfer electron between metal and non-metal. Okay, so magnesium, proton number for magnesium ada 12. Okay, so kita lukis electron arrangement dia 282. Lepas tu oksigen atom ada 8. Electron arrangement dia 26. Okay, so magnesium atom ni dia akan transfer 2 valence electron kepada oksigen. So oksigen ni boleh, oksigen dengan magnesium ni boleh achieve stable octet electron arrangement. Okay, betul. Okay. Lepas tu next, draw the electron arrangement of the covalent compound formed between carbon dengan chlorine. Okay, proton number kita tengok balik, proton number dia carbon ada 6.
Chlorine ada 17. Karbon 6. So kita tulis electron arrangement dia 2 dengan 4. Lepas tu chlorine atom ada 2, 8, 7. Okay, so karbon atom ni diperlukan lagi 4 valence elektron untuk achieve stable octet. Lepas tu chlorine atom ni diperlukan lagi 1 je. Lepas tu jadi macam ni. Okay. Okay, yang lain betul. Okay, thank you Syakira. Bisa share screen sekejap. Thank you Syakira. Okay. Okay, thank you. Very good. Okay, kejap. Sekejap share screen. Sekejap. Nak share cara nak form dia punya. Okay, boleh nampak paparan ni? Nampak? Paparan yang crossing tu tak ingin. So cara ni ajar yang crossing. Terutama ionic compound ni saya tak menjadi masalah pun. Kalau ni yang problem adalah kat dekat covalent compound. Okay, ni ambil example dalam buku juga dalam modul ya. Okay. So sekarang ni kalau untuk ionic compound, ni guna example magnesium dengan oksigen. Untuk ionic compound, dia buat kaedah dia macam biasa, cross formula. You all dah tahu magnesium, atom magnesium, dia punya electron arrangement is 282, oksigen pula adalah 26. Okay. Dah. So akan G plus which is SOEA, oksigen pula akan bercharge negatif 2 sebab dia akan terima 2 elektron, donate 2 elektron. So untuk ionic compound, cara nak buat adalah awak crosskan je macam biasa. Okay, dia sebenarnya 2 lah tapi dia boleh simplify MgO. Okay, example lain adalah Miss nak ambil okay, Miss ambil ni lithium. Okay, atom lithium punya electron arrangement dia adalah 21. Atom oksigen pula 26. Okay, draw the ionic compound that are formed between atom lithium and oxygen. Okay, so macam mana you all nak tahu how much atom that need to be drawn in cross formula. Okay, so lithium Li plus, oksigen pula O2 minus. So nanti you all buat cross je. Okay, bila buat cross you all akan dapat cross only the charge 2Li 2O. So nanti awak akan draw ada oksigen dekat sini, lithium akan apik oksigen. Itu untuk ionic compound. Boleh ke untuk ionic compound punya cara nak tahu draw berapa banyak atom? Boleh ke? Boleh, Miss. Boleh ke? Boleh, bos. Okey, boleh Okey. So kita pergi kepada kita pergi kepada covalent compound pula. Okey, ini awak kita pernah ada apa dulu. Okey. So cara nak buatnya adalah buat table. Electron arrangement valency. Kita buat. Atom yang ada kat sini adalah karbon dengan klorin. Electron arrangement untuk karbon adalah 24. Klorin 287. Actually a term to represent how much electron needed by that specific atom to achieve stable octet electron arrangement. Kalau karbon, dia perlukan lagi berapa? Karbon dia perlukan lagi berapa nak achieve? Valency dia should be berapa? 2. Anybody? 4. Berapa? 4. 4. Okey, 4. Kalau klorin 1. Okey, lepas cross balik. Okay, so C lah kan, cross kat sini. 1, 4. CCl 4. So bila you all nak draw, bila nak draw, C akan diapit oleh 4 klorin.
Macam itulah. Okay. So yang carbon ni dia akan share, carbon akan share 4 elektron. Kalau klorin, kan nanti dia ada yang satu single ni kan, sebab ada 7. So buatlah kat sini 1. Setiap atom klorin ni akan share 1 elektron daripada shell tu. So nanti awak dapatlah jawapan dia. Okay? Boleh ke? Boleh ke? Boleh Miss. Okay, ni share elektron. Okay. So, yang seterusnya, kita sampai mana tadi dah? 2 point berapa tadi? 2.7 dah pasti awak kena siap kan? Dah siap ke belum?